Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Assalamualaikum Ustaz, suara tak dengar. Suara tak dengar, kejap Suara tak dengar Ustaz. Boleh dengar tak suara saya? Jelas tak? Boleh. Ustaz boleh. Dengar jelas? Alhamdulillah jelas dengar. Masa yang tadi permulaan tadi, mukadimah tadi dengar tak? Dengar. Dengar. Ada yang kata tak dengar. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana bil khair. La'allakum bi khair. Kullu am wa antum bi khair. Aidukum mubarak. Eid Mubarak Ustaz. Aidukum. Alhamdulillah Ustaz, duduk rumah PKP. Alhamdulillah. Jadi pertama dan selama-lamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat lagi kita sama-sama berkumpul di atas talian bagi kita meneruskan pengajian bahasa Arab kita. Kita masih lagi berada pada permulaan dan alhamdulillah dengan izin Allah perjumpaan kita pada malam ini adalah untuk perjumpaan yang ke-9 dan kita telah pun mengambil beberapa tajuk sebelum ni dan kalau boleh kita cuba ulang kaji secara ringkas apa yang telah kita pelajari untuk bab-bab yang sebelum ini. Jadi pada permulaan pengajian kita yang pertama kita dah ambil dan kita tahu bagaimana untuk kita menggunakan kalimah haza. Haza adalah bermaksud ini dan penggunaannya adalah untuk kalimah-kalimah muzakkar ataupun kalimah-kalimah yang disebut sebagai kalimah khas untuk lelaki lah. Seperti kalimah baitun, masjidun, babun dan untuk haza ini penggunaannya biasanya kita akan gunakan haza kalau kalimah tersebut dia tidak berakhir dengan ta marbutah. Ta yang bulat tu. Contohnya kalau kita tengok contoh yang ada haza baitun, haza masjidun. Biasanya belakang dia tidak ada ta marbutah. Kalau kita tengok perkataan yang tidak ada ta marbutah di belakangnya, kebiasaannya dan kebanyakannya adalah kalimah yang dipanggil sebagai kalimah muzakkar. Bila kalimah muzakkar, kita kena gunakan kalimah haza. Tetapi bukan keseluruhan, kebanyakan. Nanti kita akan berkenalan dengan kalimah-kalimah yang tidak ada ta marbutah tetapi dia tidak menggunakan kalimah haza. Okey, insya-Allah pada malam ni nanti kita akan berkenalan dengan kalimah-kalimah tersebut. Jadi haza bermaksud ini, contohnya haza baitun, haza masjidun, haza babun. Okey. Kemudian kita dah ambil juga, kita dah pelajari bagaimana kalau kita nak tanya apa ini, contohnya ma haza. Contoh dia letakkan gambar ni kan, kita dah ambil beberapa gambar pada pembelajaran kita yang kedua, ketiga dan keempat. Contohnya macam dia tunjuk gambar rumah, maka dia tanya ma haza, apa ini? Maka kita akan jawab haza baitun. Dan haza ma juga boleh kita gantikan dengan kalimah a. Contohnya ahaza baitun,
ahaza baitun, adakah ini rumah? Maka kita akan jawab, kalau gambar tu betul gambar rumah, maka kita akan jawab, na'am, haza baitun. Okay, kemudian itu untuk ad-darsul awal. Kita tengok ad-darsul sani, kita ambil kalimah zalika. Zalika ni bagi kita nak menunjukkan sesuatu yang jauh di sana. Ma zalika, apa bukan zalika ni maksudnya itu. Kan? Haza maksudnya ini. Zalika maksudnya itu. Contoh kita dah ambil ma zalika. Zalika ini digunakan untuk kalimah muzakkar juga. Jadi kita pada pembelajaran yang kedua, kita ambil kalimah zalika yang bermaksud itu. Haza ini, zalika itu. Dan zalika penggunaannya juga adalah untuk kalimah-kalimah muzakkar. Contohnya macam ditunjuk kat sini, haza hisanun wa zalika himarun. Ini kuda dan itu keldai. Okay. Kemudian kita tengok pada pembelajaran yang ketiga. Kita mula berkenalan dengan bagaimana untuk kita membariskan kalimah-kalimah Arab. Seperti mana yang saya terangkan pada ad-darsus salis, kalau kalimah tersebut dia tidak bersambung dengan alif lam, maka kalimah tersebut kita kena bunyikan dengan baris dua di hadapan. Baitun, qalamun. Ini dipanggil sebagai kalimah dipanggil al-ma'rifah dengan kalimah dipanggil ma'rifah dengan nakirah. Okey. Nakirah ni adalah kalimah umum. Contohnya baitun, rumah. Umum, mana-mana rumah kita boleh sebut baitun. Tetapi kalau kita nak sebut rumah itu, kita nak tentukan rumah yang tu tak ada rumah yang lain, maka dia dipanggil sebagai al-ma'rifah. Bila ma'rifah, dia kena letak alif lam. Kalimah Arab, bila mana ada alif lam, maka dia tidak boleh menerima dua baris hadapan ataupun dua baris. Contohnya hadapan, baris dua hadapan, dua baris atas, dua baris bawah. Dia mesti menggunakan satu baris sahaja. Seperti contoh kalimah baitun, bila ditambah dengan alif lam, maka dia jadi al-baitu. Dia tak boleh sebut al-baitun. Siapa yang sebut dengan al-baitun, maka kaedah Arabnya salah. Maka kalau ada alif lam, maka kita kena sebut dengan baris dhammah sahaja, bukan dhammatain. Baris depan sahaja, bukan dua baris hadapan. Contohnya macam baitun, dia akan jadi al-baitu. Qalamun, al-qalamu. Kitabun, al-kitabu. Jamalun, al-jamalu. Okey, itu untuk ad-darsus salis. Kemudian kita tengok apa yang telah kita pelajari pada ad-darsul rabi'. Okey, pada ad-darsus salis juga kita dah berkenalan dengan huruf-huruf al-qamariyah dengan huruf-huruf asy-syamsiyah. Kan? Al-qamariyah ni jelas dia ada. Kalau al-abbu, tapi kalau harfu syamsiyah dia ada pada tulisan tetapi tidak disebut alif lam tu, dia jadi at-tajiru. Kemudian pada pengajian kita yang keempat, kita dah belajar juga harfu jar. Kita ambil dua huruf iaitu fi dengan ala. Harfu jar ni seperti mana yang pernah kita pelajari sebelum ni, kalau ada harfu jar, baris tersebut dia mesti bertukar kepada baris bawah. Contohnya baitun, bila mana tambah alif lam dia jadi al-baitu. Tetapi kalau sebelum kalimah al-baitu tu ada kalimah huruf fi ataupun ala, maka dengan sendirinya dia akan menjadi fil baiti. Fil baiti, fil masjidi, alas sariri, alal maktabi. Dia tak boleh jadi alal maktabu. Sebab kaedah Arab mengatakan
mengatakan kalau ada harfu jar, antara harfu jar adalah fi yang bermaksud di dan ala yang bermaksud di atas, maka kita kena datangkan kalimah selepas itu dengan berbaris bawah. Macam contoh yang ditunjukkan ni lah. Al-baitu jadi fil baiti, al-maktabu alal maktabi. Itu untuk ad-darsul rabi'. Kemudian sebelum kita berhenti sama untuk akhir Ramadan, kita telah mengambil ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis juga adalah berkaitan dengan harfu jar. Kita ambil dua lagi harfu jar yang ada, iaitu min dengan apa lagi? Sekejap. Tengok min dengan sekejap. Okey, sekejap. Saya min dengan ada ala dan ila. Okey, min dengan ila. Min yang bermaksud dari, ila yang bermaksud ke. Dan kalau kalimah-kalimah yang kita ambil contohnya al-qalamu, kalau dia ada sebelum dia ataupun al-baiti, minal baiti, al-baitu, tapi kalau dia ada kalimah sebelumnya ila ataupun min, dia mesti akan jadi kalimah tu dia akan bertukar daripada dhammah kepada kasrah. Minal baiti. Min aina jita, daripada mana awak datang? Jitu minal baiti. Aku datang dari rumah. Ila aina anta, ke mana awak nak pergi? Uridu an azhaba ila madrasati. Saya nak pergi ke sekolah. Sebab kita tahu min maksud dari, ila ke. Ini antara pembelajaran yang telah kita ambil pada pengajian yang pertama hingga yang kelima, dan pada malam ini kita akan sambung untuk ad-darsus sadis. Untuk ad-darsus sadis, kalau ad-darsul awal kita dah berkenalan dengan haza, iaitu penggunaannya adalah untuk ini kepada kalimah-kalimah muzakkar. Tetapi pada malam ini kita nak berkenalan pula dengan ini yang digunakan untuk perempuan. Kan? Kalau contoh kita nak kenalkan ini Ahmad, maka kita akan kata haza Ahmad. Tapi kalau kita nak memperkenalkan ini Fatimah, kita tak boleh gunakan kalimah haza. Kita kena gunakan kalimah hazihi. Hazihi. Hazihi membawa maksud ini, tetapi penggunaannya adalah pada kalimah-kalimah muannas. Contohnya kepada nama-nama perempuan. Kalau nama perempuan, kalau dia tak ada ta marbutah pun, dia akan digunakan dengan kalimah hazihi. Contohnya Salwa. Tak ada orang lelaki yang nama Salwa, kan? Contohnya nama seperti apa lagi yang belakangnya? Huda. Contoh kalau Huda yang untuk perempuan, maka kita akan guna hazihi Huda. Huda ni nama perempuan. Kalau contohnya Salwa nama perempuan, kita akan kata hazihi Salwa. Dan kalau kita nak katakan kalimah-kalimah yang dikhususkan kepada kalimah muannas, maka kita akan tengok kalimah tersebut kebiasaannya di akhirnya adalah ta marbutah ataupun ta yang bulat. Okey. Sebelum tu kita cuba tengok apa yang ada pada permulaan untuk ad-darsus sadis. Okey. Yang pertama kita cuba tengok apa yang dia ada tulis ni. Dia tulis kat sini hadza ibnu Hamidin wa hazihi bintu Yasirin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Wa hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Okey, sebelum tu saya nak tanya kepada Puan Nursiah. Kenapa selepas ibnu itu dia guna Hamidin, dia tak guna Hamidun? Sebabnya dia mudhaf. Ahsan, dia mudhafun
Ilaih. Mudhafun ilaih. Okey, kita dah belajar sebelum ni mudhafun ilaih. Contohnya kalau kita ambil kalimah baitu, al-baitu. Tapi kalau kita nak cakap al-baitu, rumah itu. Tetapi kalau kita nak cakap rumah guru, maka kita akan tambahkan kalimah baitun dengan al-mudarrisu. Bila nak sebut rumah guru, maka dia akan jadi baitul mudarrisi. Kalimah yang datang selepas baitu tu dia mesti baris bawah. Seperti mana hazabnu hamidin. Dia asal kalimahnya ibnu, satu kalimah. Hamidun, satu kalimah. Tetapi bila kita nak kata anak lelaki Hamid, maka kita akan sebut ibnu Hamidin. Dia tak akan jadi ibnu Hamidun. Ahsanti, Puan Nursiah. Masih ingat lagi apa yang kita belajar sebelum ni? Okey, jadi dia guna dekat sini. Hazabnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini anak lelaki Hamid. Bila ibnu tu lelaki, anak lelaki. Maka dia menggunakan kalimah haza dekat sini. Haza. Tetapi bila dia nak memperkenalkan anak perempuan Yasir, maka dengan sendirinya dia menggunakan kalimah hazihi. Hazihi. Sebab hazihi ini untuk kita gunakan pada kalimah ini perempuan. Contohnya, bintu itu anak perempuan. Maka kita tak boleh guna haza. Kita kena guna hazihi. Jadi dekat sini kata, ini anak lelaki Hamid dan ini anak perempuan Yasir. Sebab tu kalimah hazihi dia guna bintu Yasirin. Kenapa dia guna bintu Yasirin? Sebab bintu itu mudhaf, Yasirin dia jadi mudhafun ilaih. Okey. Fahim tum? Fahimna. Wadih? Okey. Kemudian kita tengok pada contoh yang kedua. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Okey. Okey, dekat sini dia nak bagi contoh, dia tunjuk dekat sini, dia kata Ibnu Hamid jalisun. Nampak? Bila dia kalimah tu kalimah muzakkar, iaitu lelaki, maka dia gunakan jalisun. Tetapi bila dia nak gunakan kalimah itu untuk perempuan, ini maksudnya Ibnu Hamidin jalisun, anak lelaki Hamid duduk, wa bintu Yasirin waqifatun, dan anak perempuan Yasir sedang duduk. Jadi dia bila waqifatun maksudnya sedang berdiri. Berdiri dekat sini dia guna waqifatun. Nampak dia letakkan ta marbutah. Ta simpul ni di akhirnya kerana dia menunjukkan sebelum tu adalah kalimah muannas, perempuan. Contohnya kalau kita nak terbalikkan, Ibnu Hamidin waqifun wa bintu Yasirin jalisatun. Boleh faham tak? Jelas tak? Jelas. Perlu kepada pengulangan ke? Jelas. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Okey. Nampak tak faham, pengulangan lagi. Maksudnya kalau dekat sini jalisun untuk Ibnu Hamid. Sebab jalisun ini kalimah muzakkar. Ibnu Hamid ni muzakkar. Anak lelaki Hamid. Maka dia gunakan kalimah jalisun. Tetapi bila mana dia menggunakan bin Yasir, anak perempuan Yasir, maka dia gunakan kalimah waqifatun. Dia tak boleh guna waqifun. Kalau waqifun, salah. Sebab dekat sini bintu. Tapi kalau dekat sini ibnu, maka waqifun betul. Boleh faham Puan Mazlina? Boleh ikut? Boleh Ustaz, insyaAllah. Boleh insyaAllah ya. Okey. Okey. Ibnu Hamidin jalisun. Anak lelaki Hamid duduk dan anak perempuan Yasir waqifatun. Maksudnya berdiri. Ataupun waqifatun ni maksudnya dia tetap. Waqifatun ni berhenti kalau bahasa Arab yang sebenar.
Tetapi kalau berdiri pun dia boleh pakai. Sebab tu kita kena tengok konteks ayat tu macam mana. Tak sesuai lah kalau saya nak kata waqifatun dekat situ dia tetap ataupun dia berhenti. Sebab kalimah yang digunakan dekat depan jalisun. Bila jalisun maksudnya duduk, lawan duduk adalah berdiri. Ataupun kalau dia nak guna kalimah qaimatun. Qaimatun pun adalah berdiri. Qaimun berdiri, qaimatun adalah berdiri untuk perempuan. Okey, kemudian kita tengok pada ayat yang seterusnya. Dia tulis dekat sini. Man hazihi. Okey, dia nak tanya. Sebab dia nampak ada seorang perempuan, maka dengan sendirinya dia menggunakan kalimah hazihi. Dia tak jadi kalau nampak seorang perempuan, kita tanya man haza. Begitu juga kalau kita nampak kalimah tu kalimah muannas, kalimah yang dikhususkan untuk perempuan, contoh kalimah muannas adalah tabibatun contohnya. Tabibatun ni adalah doktor perempuan. Takkan kita nak tanya man haza? Man haza untuk lelaki. Kalau kita tengok yang tu adalah perempuan, dengan sendiri kita akan tanya man hazihi. Okey, sebagai contoh, saya berjalan dengan anak perempuan saya. Semua orang nampak yang tu adalah anak perempuan sebab dia pakai tudung contohnya. Jadi kalau nak tanya kat saya, ustaz, man hazihi? Ni siapa yang ustaz pegang ni? Boleh jadi bukan anak saya, boleh jadi anak buah saya. Tapi salah penggunaan kalau tuan-tuan dan puan-puan dah nampak saya bawa seorang budak perempuan, tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan tanya man haza. Nampak tak? Sebab haza penggunaannya hanya untuk lelaki. Hazihi penggunaannya untuk perempuan. Okey. Jadi dekat sini, mungkin orang yang bertanya ni dia dah nampak dah seorang budak perempuan. Jadi dia tanya, man hazihi? Siapa ini? Maka dijawab, hazihi ukhtul muhandis. Ukhtul muhandis. Apa maksud ukhtu? Ukhtu ni maksudnya saudara perempuan. Contohnya kalau saya ada adik perempuan, maka adik perempuan saya adalah ukht. Kalau adik lelaki saya disebut akhun. Akhun untuk lelaki, ukhtun adalah untuk perempuan. Jadi bila ditanya man hazihi, maka dijawab hazihi ukhtul muhandis. Okey. Tuan Yahya, al-muhandis tu kita nak letakkan baris apa yang sesuai ya? Al-muhandisun. Ukhtul Ukhtun Muhandisi. al-muhandisun. Oh, ukhtun muhandisatun. Ukhtul muhandis. Muhandisatun. Tak, ukhtul dia betul dah, muhandis tu betul. Cuma saya nak tanya muhandisu ke muhandisa ke muhandisi? Muhandisu. Kenapa muhandisu? Muhandisi. Dia seolah-olah kalimah ukhtun dia tambah dengan kalimah al-muhandisu. Saya nak kata itu adik perempuan jurutera tu. Ukhtun muhandisi Ustaz. Ahsanta. Jadi dia akan sebut ukhtul muhandisi. Kenapa dia jadi ukhtul muhandisi? Sebab ini adalah mudafun ilaih. Ukhtu tu mudaf, al-muhandisi adalah mudafun ilaih. Macam saya cakap tadi, baitun tambah dengan al-mudarrisu. Saya nak sebut rumah guru, maka kita akan sebut baitul mudarrisi, rumah guru. Jadi ukhtu itu adalah mudaf, al-muhandisi adalah mudafun ilaih. Maka baris yang betul adalah hazihi ukhtul muhandisi. Dia nak cakap ini adalah adik perempuan kepada jurutera itu. Jurutera tu. Mungkin ada seorang jurutera kat situ. Dia bawa adik perempuan. Jadi orang tanya, man hazihi? Jadi orang cakap, hazihi ukhtul muhandisi. Ini adalah adik perempuan kepada muhandis, jurutera itu. Tapi kalau jurutera tu perempuan, maka baru disebut ukhtul muhandisatu.
muhandisati. Kalau perempuan lah, tapi yang ditunjuk itu adalah muhandis lelaki. Boleh jadi sebab tu dia gunakan muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Okey, kalau kita nak tengok kalimah muhandis jadi kepada muannas, maka dia letak dekat bawah tu ahiya aidan muhandisatun. Ahiya, adakah dia juga, aidan itu juga, muhandisatun, adakah dia juga seperti abang dia seorang jurutera? Kan dia tanya ahiya aidan muhandisatun, adakah dia juga merupakan seorang muhandis, seorang jurutera? Tapi dia kata la. Tidak. Tabibatun. Tabibatun. Tidak, tetapi dia adalah merupakan seorang doktor. Okey, nampak tak kalimah sekarang dekat sini? Al-muhandis. Muhandisun, jurutera lelaki. Muhandisatun, jurutera perempuan. Kalau doktor lelaki tabibun, bila mana doktor perempuan dia akan jadi tabibatun. Okey. Saya nak tanya sekejap. Puan Mazlina, kalau ustazun, kalau muannas dia jadi apa? Ustazatun. Ustazatun. Sebab tu kita panggil ustaz dan ustazah. Nampak tak? Ustaz lelaki, ustazah perempuan. Jadi kalau kita letakkan baris, ustazun, ustazatun. Okey. Saya nak tanya Puan Zabidah, kalau muslimun, kalau jadi seorang muslim perempuan dia jadi apa? Muslimatun. Muslimatun. Ahsanti, barakallahu fiik. Fakhriyah Luqman. Kalau mudarrisun untuk lelaki, nak sebut guru perempuan macam mana? Mudarrisatun. Ahsanti, barakallahu fiik. Nampak tak sekarang ni penggunaan je. Muhandisun, jurutera lelaki. Bila kita nak sebut jurutera perempuan, dia akan jadi muhandisatun. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa dengar zaujun, suami, zaujatun, dia jadi isteri. Biasa tak orang sebut, ini zaujah saya. Zaujah tu maksudnya zaujatun. Kadang kan orang sebut zaujah saya. Zaujah tu maksudnya isteri saya. Kalau suami dia sebut zaujun. Okey, boleh? Fahim tum? Fahimna. InsyaAllah kita sambung seterusnya. Okey. Tengok pula ke yang kedua. Okey. Sayyarotun. Okey, sayyarotun dia ada ta marbutah dekat belakang dia. Dia ada ta yang bulat. Bila dia ada ta yang bulat, maka dengan sendirinya kita tahu kalimah itu adalah kalimah muannas. Bila muannas, dengan sendiri dia akan terus berubah menjadi hadhihi. Contohnya saya nak tanya, kereta siapa ni? Jadi dia akan jadi sayyaratu man hadhihi. Sayyaratu man hadhihi. Kalau sebelum ni pada kalimah hadza, kalimah qalamun, kita nak tanya ni pen siapa? Kita akan tanya qalamun man haza. Kenapa kita guna haza? Sebab qalamun. Qalamun haza. Haza qalamun. Tapi bila sayyarah, sayyaratun maksudnya kereta, maka kita gunakan kalimah hazihi. Jadi sebab tu bila nak tanya sayyarah, kereta siapa ini? Dia akan jadi sayyaratu man hazihi. Maka dia akan jawab hazihi sayyaratul mudiri. Mudiri. Ahsantum, barakallahu fikum. Dia akan jadi sayyaratul mudiri. Orang tanya, ini kereta siapa ini? Maka dia jawab ini adalah kereta mudir. Okey, kalau mudir untuk lelaki, Puan Juli, kalau guru besar perempuan disebut apa? Ada tak Puan Juli? Tadi saya nampak ada Puan Juli. Mana Puan Juli? Tak ada. Okey, Puan Zainab. Kalau mudirun adalah untuk lelaki, kalau untuk guru besar perempuan kita sebut apa? Okey, okey tak ada ni. Okey Puan Juli.
Tak ada. Okey, kita Naam, pergi. Ustaz. Okey. Naam. Kalau Mudirah. mudirah, ahsan, barakallahu fiik. Kan? Apa, Kita biasa Ustaz? dengar mudirah kan? Mudirah ni biasanya untuk guru besar perempuan. Kalau mudir untuk guru besar lelaki, mudirah guru besar perempuan ataupun bos perempuan. Orang akan panggil mudirah. Orang tak akan mudir. Okey. Kemudian kita terus kepada kalimah yang ayat jumlah yang seterusnya. Okey, ma hadhihi. Tengok gambar ni. Gambar ni gambar apa? Gambar iron ataupun streka. Maka streka dalam bahasa Arab mikwatun. 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 Kita marbutah. Tengok tadi saya ini mikwatun. Bila mikwatun, kita guna kalimah hazihi. Salah kalau kita nampak setreka tu, kita tanya ma haza, salah. Sebab setreka kena guna kalimah hazihi, ma hazihi. Jadi jawapan dia hazihi mikwatun. Ini kalimah baru yang tuan-tuan dan puan-puan jumpa pada hari ini, iaitu mikwatun maksudnya adalah setreka ataupun iron. Ma hazihi, hazihi mikwatun. Okey, kemudian dia tanya lagi, liman hazihi, siapa punya mikwah ni? Dia tak guna mikwah dah, dia tanya liman hazihi. Kemudian dia kata hazihi li Khalidin. Hazihi ni dia tak sebut dah hazihi mikwatun. Dia guna kalimah hazihi je. Ini sebab dia kembali kepada mikwah yang di atas tadi. Boleh faham tak? Nah. Kan mula dia tanya ma hazihi, apa ini? Ini mikwatun. Mikwatun, streka. Siapa punya? Liman hazihi. Kemudian dia kata hazihi li Khalidin. Streka tu milik Khalid. Tuan-tuan jangan terkeliru. Kenapa dekat sini Khalid tapi dia guna hazihi? Bukan dia kata hazihi Khalid, tak. Dia kata hazihi tu kembali kepada mikwah tadi. Mikwatun tadi dia kembali. Jadi dia tanya contohnya kalau saya ada pegang streka lah. Kan saya pegang streka. Apa ni? Jadi ada orang jawab, dia kata hazi mikwatun. Liman hazi? Saya tanya siapa punya ni? Kan? Kemudian dia jawab ini Khalid punya. Ini apa? Ini mikwah tu. Boleh faham? Bukan dia kata hazihi li Khalidin ni. Tapi hazihi ni dia kembali kepada mikwah yang ada di atas tadi yang ni. Okey? Fahim Tom? Mikwatun. Okey. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Ad-daraja, dia sebut ad-darajatu. Ad-darajatu Anasin hazihi. Tuan-tuan kena baca betul-betul. Tu maksudnya adakah? Ad-darajatu Anasin hazihi. Okey. Kenapa dia guna Anasin? Kenapa dia guna Anasin? Sebab mudhafun ilaih. Darajatun maksudnya basikal. Anas lelaki, nama seorang budak nama dia Anas. Bila nak kata basikal Anas, maka darajatu Anasin. Okey, bila dia nak tanya adakah basikal ni basikal Anas, maka dia tanya adarajatu Anasin hazihi, adakah basikal ini basikal Anas? Tuan-tuan tengok kenapa dia guna hazihi? Sebab darajatu ni dia adalah ta marbutah, dia ada ta muannas dekat sini. Jadi dia gunakan hazihi. Adarajatu Anasin hazihi, adakah ini basikal Anas? Kemudian jawapan dia la, bukan. Ini bukan basikal Anas. Tapi basikal siapa? Hazihi darajatu Ammar. Mudaf ilaih. Okey, kemudian dia nak kata basikal ni basikal baru. Nampak? Dia guna hazihi jadidatun. Kalau qalamun, kita guna qalamun jadidun. Tapi bila mana basikal darajatun,
dia terus berubah menjadi jadidatun. Nampak tak? Kenapa dia jadidatun? Sebab dia darajatu. Darajatu muannas, jadidatun pun dia kena jadi muannas. Okey, sekali lagi ad-darajatu anasin hazihi. Adakah ini basikal Anas? Jawapan dia la, tak. Tidak, ini basikal Ammar. Hazihi darajatu Ammarin. Kenapa dia guna darajatu? Sebab dia mudaf. Mudaf ilaih. Dia kena guna satu je dhammah. Dia tak boleh dhammatain. Sebab dia dah jadi mudaf. Hazihi darajatu Ammar. Hazihi jadidatun. Basikal ni ianya baru. Basikal tu adalah basikal yang baru. Jadi dia guna kalimah jadidatun. Kemudian ayat yang di bawah tu dia kata wadarajatu Anasin qadimatun. Dia kata basikal Anas basikal lama. Okey. Qadimatun lama. Okey, dia kata ni bukan basikal Anas sebab basikal Anas basikal lama. Yang ni basikal baru. Basikal baru ni milik Ammar. Nampak? Okey, dekat sini tuan-tuan akan nampak dua perkataan yang berlawan. Jadidatun baru, lawan dia qadimatun maksudnya lama. Okey. Kalau tuan-tuan beli jam baru, hazihi apa? Sa'atu jadidatun. Jadidatun. Okay. Kalau nak kata ini jam lama, sa'atun qadimatun. Jam yang lama. Okay. Kalau baru jadidatun, lama qadimatun. Okey. Kemudian kita tengok kalimah yang seterusnya, ayat yang jumlah yang seterusnya. Hazihi sa'atu aliyin. Ini jam tangan Ali. Ia jamilatun jiddan. Dia nak cakap ini jam tangan Ali. Hia ni kembali kepada apa? Hia ni sa'atu. Hia jam itu jamilatun. Jamilatun maksudnya cantik. Jiddan ini taukid. Dia nak tunjukkan jam ini sangat cantik. Okey. Hazihi sa'atu Ali. Ini jam Ali. Hiya jamilatun jiddan. Ianya sangat cantik. Hazihi sa'atu. Kenapa guna hazihi? Sebab kalimah sa'atu ada ta marbutah. Hazihi sa'atu aliyin. Ini jam tangan Ali. Hiya. Kenapa dia guna hiya? Sebab dia guna sa'ah. Hiya jamilatun. Sama buta. Jam ini sangat cantik. Jiddan. Kemudian pergi kepada jumlah yang seterusnya. Hazihi mil'aqatu wa hazihi qidrun. Hazihi mil'aqatu wa hazihi qidrun. Okay. Tuan-tuan tengok dekat sini. Kenapa kalimah qidrun dia tak ada ta marbutah tetapi dia menggunakan hazihi. Ini antara contoh perkataan yang dia tidak ada ta marbutah tetapi dia adalah muannas. Hazihi mil'aqatu. Mil'aqatu apa maksudnya? Mil'aqatu ni maksudnya sudu, senduk. Senduk ke? Sudu. Bolehlah sudu, senduk. Tapi biasanya orang akan gunakan mil'aqah ni adalah biasa penggunaannya kepada sudu. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Qidrun dipanggil sebagai bejana ataupun mangkuk pun boleh jugalah. Qidrun mangkuk ataupun bejana. Kendi. Al-mil'aqatu bil qadri. Dan dia cakap dekat situ sudu itu berada di dalam bejana. Kita panggil bejana lah kan? Apa nak panggil bejana? Apa?
Periuk. Periuk ke, kendi ke. Periuk pun boleh. Maksudnya dia nak cakap qidir ni periuk pun boleh. Hadhihi mil'aqatu, ini adalah senduk ataupun sudu, dan ini adalah periuk ataupun bejana. Qidri. Dia kata sudu berada di dalam Periuk. dalam periuk. Okey, al-mil'aqatu fil qadri. Ustaz, Qidri ke Qadri Ustaz? Qidri. Qidri ke Qadri? Qidrun. Dia jadi fil qidri. Qidri. Fil qidri. Kasrah. Sebab qidrun. Kasrah. Saya telah sebut tadilah. Al-mil'aqatu fil qidri. Fil qidr. Qidr ni maksudnya dalam bekas ataupun dalam periuk ataupun dalam bejana. Okey. Hadhihi min aqad. Kemudian kita tengok kalimah yang seterusnya, jumlah yang seterusnya. Hadhihi baqaratul fallah. Okey. Dia nak sebut dekat sini hadhihi, ini lembu penternak ataupun lembu penternak. Al-fallah ni penternak. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini lembu penternak. Maksudnya orang yang bela lembu lah. Fallah ni boleh kata penternak lah. Orang yang pengembala. Pengembala pun boleh, penternak pun boleh. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini lembu pengembala. Kemudian dekat bawah gambar yang seterusnya, hadza anfun wa hadza famun. Ini biasa. Ini hidung dan ini mulut. Anfun maksudnya hidung. Famun maksudnya Hadza anfun. Hadza famun. hadza anfun wa hadza famun. Okey, kenapa dia nak letak kalimah ni sedangkan kita belajar hadhihi? Sebab dalam bahasa Arab dia ada perbezaan pada anggota badan. Setiap anggota badan yang single, yang satu, contohnya mulut, hidung, maka dia menggunakan kalimah haza. Kalimah haza. Apa lagi yang satu? Contohnya perut, batnun. Haza batnun. Ini perut. Haza anfun. Haza sya'run. Rambut kan? Satu. Tetapi pada kalimah anggota badan yang ada sepasang, maka dia gunakan kalimah hazihi. Berpasangan. Okey, contohnya bila kita nak kata telinga, kita tak boleh kata haza. Kita kata hazihi uzunun. Kenapa? Sebab uzunun dia ada sepasang. Dan wahazihi ainun. Ainun pun ada dua. Bila ada dua, dia akan jadi penggunaan dia hazihi. Salah kalau orang kata haza ainun. Dalam bahasa Arab, setiap yang sepasang, maka dia kena gunakan kalimah muannas. Hazihi. Hazihi uzunun wa hazihi ainun. Tetapi pada anggota badan yang satu, contohnya macam hidung, mulut, maka dia akan guna kalimah haza. Maksudnya dia adalah kalimah muzakkar. Tetapi kalau dia sepasang, maka dia akan jadi kalimah tersebut adalah kalimah muannas. Bila muannas, kita kena guna kalimah hazihi. Contohnya hazihi uzunun wa hazihi ainun. Kemudian apa lagi sepasang? Tangan. Nampak ni dia tulis wa yadun. Kemudian kaki. Wa hazihi rijlun. Dia tak kata hadza rijlun. Dia gunakan hazihi rijlun. Okey, faham tu? Fahimna. Setakat ni ada apa-apa soalan sebelum kita pergi kepada ujian ataupun latihan yang ada? Ada soalan? Ayuh soal. Okey. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni kita cuba tengok adakah tuan-tuan dan puan-puan faham dengan kita melihat kepada latihan yang ada. Okey, untuk latihan saya akan tanya seorang demi seorang lah.
Okey. Dekat sini latihan yang pertama dia kata iqra waktub. Baca kemudian baca kena baca dengan baris yang betul. Bermula dengan Fakhriyah Luqman untuk jumlah ataupun ayat yang pertama. Iqra. Sorry. Hadha masjidun wa hadhihi madrasatun. Apa maksud dia puan? Ini masjid dan ini sekolah, madrasah. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, puan Mazlina. Nombor 2. Mana tu? Okey. Man hadhihi hadhihi ukhtu Abbasin. Ahsanti, barakallahu fiik. Kenapa guna kalimah ukhtu tak guna ukhtun? Sebab dia mudhafun, dia ada mudhafun ilahi. Abbasun, kenapa tak guna Abbasun, dia guna Abbasin? Sebab dia Sebab mudhafun ilahi kepada Ahsanti, ukhtu. barakallahu fiik. Mumtazah. Mia. Ya. Okay. Tuan Tuan Yahya kan? Betul kan nama Tuan Yahya? Betul Ustaz. Okey, silakan. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Ahsanti, ahsanta, barakallahu fiik. Ma makna dikun? Ayam jantan. Jantan. Ayam jantan. Lawan kepada ayam jantan, dajajatun apa dia? Ayam betina. Ayam betina. Okey. Nampak tak penggunaan dia? Haza dikun wa hazihi dajajatun. Kenapa dia guna hazihi? Sebab dajajatun dia ada ta marbutah. Santa, barakallahu fiik. Mia. Mia. Okey, seterusnya Puan Zabidah. Nombor 4. Baik, cuba saya. Okey. Haza binul mudirin wa hazihi bintul mudarrisin. Ahsanti, barakallahu fiik. Ma makna? Ini ialah anak kepada mudir dan Anak apa? ini anak kepada mudir. Anak apa? Lelaki. Anak lelaki mudir. Okey. Kemudian Dan yang ini, yang perempuan ni ialah anak perempuan kepada mudarrisin. Guru. Kepada guru. ahsanti, barakallahu fiik. Mia, mumtazah. Okey, kita pergi kepada Puan Nursiah. Nombor 5. Hadhihi ummu Yasir. Hazihi ummu Sirin. Yasirun ke Yasirin ke Yasiran? Yasirin. Yasirin. Kenapa puan guna hazihi kat depan tu? Kenapa letak hazihi? Ummu. Sebab ummu ni adalah ibu. Bila ibu adalah perempuan. Salah kalau kita kata haza ummu. Kalau haza kena guna abu. Tapi ni hazihi ummu Yasirin. Ini adalah mak kepada Yasir. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, Puan Juli nombor 6. Nah, Ustaz, apa ni? Aina qadirul lahmun ya? Aina Kidru. Maaf, sifat jidan. Aina Baris bawah. Kidru. Kidru. Al-lahmu. Ni. Sahih. Hiya fi salajah. Ya, ulang sekali. Aina Kidru, apa dia? Aina kidrul lahmu. Allahmu ke lahmi ke lahma? Lahmi. Kenapa lahmi? Mudhafun ilai. Mudhafun ilai, ahsanti. Ulang sekali lagi. Aina Kidrul lahmi. Okey. Hiya fi salaja. Hiya fi salaja. 3 tu. Hiya fi salajatu. Fi salajati. Kenapa salajati? Haraf jar. Harfu jar. Ahsanti, barakallahu fiik. Mia. Aina Kidrul lahmi
Hiya fi salajati. Okey, kidru lahmi ni maksudnya dia tanya mana periuk untuk laham. Laham ni daging. Daging. Kemudian dia jawab hiya tu kembali kepada kidir, berada di dalam peti ais. Salajah peti ais. Salajah peti ais. Sahih Ustaz. Naam. Okey, barakallahu fiik. Okey, seterusnya Puan Zainab nombor 7. Mana jap. Nombor 7 Puan Zainab. Okey, Puan Zainab nombor 7. Puan Zainab. Kalau tak ada Puan Zainab, boleh kepada Puan Sauyah. Ada? Puan Sauyah. Tak ada. Okey, kita pergi kepada Puan Siti Nurbaya. Cuba Ustaz. Nombor 7. Nombor 7. Haza babun. Okey. Wa hazihi nafazatu. Nafizatu. Nafizatun. Nafizatun. Na tu panjang, fi pendek. Nafizatun. Okey. Haza. Okey, ulang. Haza babun wa hazihi nafizatun. Okey, nampak tak kenapa babun dia guna haza? Sebab babun dia tak ada ta marbutah. Jadi dia guna kalimah haza. Tapi bila nafizatun ada ta marbutah, faham ta marbutah ni ta yang bulat ni. Kalau ta yang panjang tu dipanggil ta maftuhah. Contohnya ukhtun. Okey, ni panggil ta maftuhah, ta yang terbuka. Kalau ta yang tertutup dipanggil sebagai ta marbutah, maka ta marbutah dia ada nafizatun, maka dia guna kalimah hazihi. Apa maksud nafizatun? Nafizatun ni maksudnya adalah tingkap. Ini pintu dan ini tingkap. Okey. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, kemudian kita pergi kepada Puan Nurhayati untuk latihan yang seterusnya. Okey, Puan Nurhayati, mahaza. Gambar yang saya tunjuk ni. Haza qalamun. Haza Qalam. qalamun. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, kalau yang seterusnya Puan Kamarunisa, selepas qalamun ni sudu. Sudu bahasa Arab apa? Mil'aqatu. Okey, kalau mil'aqatun, apa soalan yang sesuai? Haza ke hazihi? Hazihi. Okey, macam mana nak tanya kalau ini sudu? Man hazihi. Bukan man. Man itu maksudnya siapa? Ma hazihi. Okey, nak jawab ini sudu. Macam mana nak jawab dia? Hazihi mil'aqatun. Hazihi mil'aqatun. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian selepas gambar sudu, gambar apa ya Puan Saniah? Puan Saniah. Ada? Okey, kalau tak ada kita pergi kepada Puan Zaharah. Haza. Okey. Haza qamisun. Haza qamisun. Qamusun. Qamus. Okey. Barakallahu fiik. Okey, kenapa Puan tak guna hazihi? Dia tak ada ta marbutah. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, Puan Rashidah. Ba'du. Gambar seterusnya. Gambar apa ni? Yang rumah ke Ustaz? Tak. Yang selepas qamus. Mula qalam,
Kemudian mil'aqah, kemudian qamus, ba'dahu gambar apa ni? Oh, kitab. Komisun. Qamisun. Komisun. Okey, kalau qamisun, apa yang sesuai? Mahaza ataupun mahazihi? Mahaza. Okey, jawapan dia? Haza komisun. Ahsan, barakallahu fi. Kenapa puan tak guna hazihi? Sebab dia what's that? Sebab kalimah tersebut tak ada tak marbuta, dia adalah ahsanti barakallahu fik. Faham dah tu, masya-Allah. Tabarakallah. Maksudnya qamisun dengan sendirinya kita tahu itu adalah kalimah muzakkar sebab dia tidak ada ta marbutah. Ahsanti barakallahu fik. Kemudian Puan Anita, gambar seterusnya. Bawah daripada kolam ni gambar apa? Baitun. Baitun apa yang sesuai? Mahaza atau mahazihi? Haza baitun. Mahaza. Jawapan dia? Mahaza. Haza baitun. Kenapa puan tak guna hazihi? Sebab baitun muzakkar. Tak ada ahsanti barakallahu fik. Mumtazah. Mia. Okey, Puan Emilia, seterusnya gambar selepas rumah ni gambar apa? Jam tu ke? Hazihi sa'atun. Kalau nak tanya macam mana? Hazihi sa'atun. Okey, kenapa puan guna kalimah hazihi tak guna hadza? Sa'atun tu dia tamarbutah, jadi kena guna hazihi. Ahsanti barakallahu fik. Itu faham dah tu, masya-Allah. Mia, mumtazah. Ba'du Puan Asiah. Puan Asiah. Naam, Ustaz. Okey. Selepas sa'ah, gambar bawah ni gambar apa? Sayyaratun. Okey, kalau sayyaratun apa yang sesuai? Hazihi. Okey, macam mana kalau saya nak tanya apa ini? Ini kereta. Hazihi. Ahsanti. Hazihi sayyaratu. Ahsanti barakallahu fiik. Faham dah tu, masya-Allah tabarakallah. Kemudian puan ke tuan ni? Adilah Al-Yahya. Ada bersama dengan kita ke? Boleh nak tanya? Okey, selepas gambar kereta ni gambar apa puan? Puan Kunci. Babun. Apa yang soalan yang sesuai? Mahaza. Jawapan dia? Hadza babun. Masya Allah tabarakallah. Mumtazah. Mia. Faham dah tu. Okey, kemudian Puan Naimah. Gambar adik ni. Masya Allah. Ni apa ni? Gambar bawah ni. Nampak dua pakai selipar ni. Puan Naimah bersama dengan kami ke? Ya. Okey. Seterusnya. Bawah daripada gambar rumah ni. Puan Naimah. Okey, Puan nanti kalau okey. Puan dengar? Ya. Okey, gambar apa yang bawah rumah ni? Kaki tak apa. Okey, kaki. Apa yang digunakan? Apa kalimah kaki bahasa Arab apa? Pasangan tu. Okey, kalimah dia apa? Hazihi. Hazihi. Macam mana nak guna? Hazihi. Kaki bahasa Arab apa? Rijlun. Hazihi rijlun. Okey. Kalau nak tanya apa ini kaki, macam mana? Hazihi. Hazi. Okey. Haza. Hazihi. Hazihi. Okey. Jawapan dia? Hazihi.
Rijlun. Rijlun. Okey. Okey, ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian kita naik semula ke atas. Okey, kepada Puan Asiah dah tadi. Ya, okey, Puan Fakhriah. Selepas daripada kaki ni gambar apa? Ma hadhihi Ahsan. hadhihi sayyara hadhihi darajatun. Kenapa Puan guna hazihi? Sebab muannas. Ada ta marbuta. Muannas. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, Puan Juli. Yang bermisai ni nampak ni apa dia nak tanya ni? Mulut dalam bahasa Arab apa? Puan Juli. Naam Ustaz. Okey. Anfun ya? Tak. Ni anfun hidung, mulut. Famun. Okey. Famun, apa yang sesuai untuk famun? Famun mulut satu. Haza. Okey. Kalau saya nak tanya apa ini? Ini mulut. Ma haza? Haza famun. Ahsan, barakallahu fiik. Mumtazah, mia. Okey, Puan Mazlina, selepas famun ni ada dua benda. Yang pertama apa, yang kedua apa? Okey, hadhihi qidrun. Ada. Wa hadhihi milaqatun. Mil'aqatun. Okey. Okay. Mil'aqatun maksudnya sudu ataupun senduk. Kidrun maksudnya adalah periuk. Okey, Tuan Yahya, ba'dahu, gambar yang macam ni tu, gambar apa? Hazihi yadun. Kenapa Tuan cakap hazihi, tak kata haza? Sebab tangan dia sepasang. Ahsanta, barakallahu fiik. Okey, kemudian seterusnya Puan Siti Nurbaya, selepas tangan ni gambar apa? Mancung ni . Ini bukan hidung orang Melayu ni. Puan Siti Nurbaya. Ya, kejap Ustaz. Okey. Selepas tangan. Hidung apa? Dah lupa dah. Hidung. Anfun. Anfun. Anfun ni apa yang sesuai? Haza ke hazihi? Haza. Haza anfun. Anfun. Haza anfun. Kalau saya nak tanya apa ini hidung, macam mana? Ma haza. Ahsan. Haza anfun. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian Puan Nursiah. Okey, gambar yang seterusnya yang terbuka ni, pintu yang terbuka ni. Apa pula nak tanya? Okey, ni apa? Ustaz. Salajatun. Okey, apa yang sesuai untuk salajah? Haza ataupun hazihi? Ma hazihi. Ahsan. Salajatun. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian Puan Saniah. Ada Puan Saniah? Tak ada . Okey, Puan Zahara, selepas daripada peti ais. JMA ni apa? Masjidun. Tak, selepas ni yang ada tulis JMA. Miftahun. Apa ni? Miftahun. Miftahun, kunci. Okey, apa yang sesuai? Miftahun haza. Okey, macam mana nak tanya apa itu, apa ini kunci. Ma hadza. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ahsan, barakallahu fiik. Puan Rashidah, seterusnya yang ada tali apa ni? Tali tu serika, nanti serika apa yang ikut. Mikwatun. Okey, mikwatun. Apa yang sesuai? Kalau saya nak tanya apa ini serika. Ma hazihi mikwatun. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Anita, seterusnya bawah daripada serika ni.
Kursiun. Kursiun. Okey, macam mana nak tanya? Mahaza. Okey, jawapan dia Kursiun. Haza hadza kursiun. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Anita tadi dah ya. Puan Asiah. Selepas daripada Salajah ni gambar apa ni? Masjidun. Masjidun. Okey, macam mana saya nak tanya apa ini? Jawapan dia ini masjid. Mahaza. Haza masjidun. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian Adilah Yahya yang terakhir. Gambar apa ni? Bintang. Bintang bahasa Arab apa? Najmun. Okey, macam mana nak tanya apa ini? Ini bentuk. Mahaza. Aha. Haza najmun. Ahsanti, barakallahu fiik. Mia. Mumtazah, masya-Allah. Okey, kemudian kita tengok pada latihan yang seterusnya. Okey, dia bagi contoh. Nanti saya nak tuan-tuan dan perempuan ubah kepada seperti mana contoh yang ada. Okey, contoh dekat sini dia bagi Muhammadun talibun. Muhammad seorang pelajar. Bila mana Muhammad, dia guna talibun. Pelajar lelaki. Muhammadun talibun. Tetapi bila Aminah tu talibatun. Dia guna talibatun. Kenapa talibatun? Sebab Aminah ni adalah seorang perempuan. Okey. Muhammadun talibun. Bila Aminah tu dia jadi talibatun. Okey, faham Tom? Faham Tom? Faham ti. Okey, yang kedua contohnya Hamidun tabibun. Hamid merupakan seorang doktor lelaki. Okey, kalau Fatimah tu dia jadi apa ya Puan Naimah? Tabibatun. Hamidatun tabibun. Fatimah tu dia jadi apa? Puan Naimah. Tabibatun. Okey, Puan Juli jawapan dia apa? Naam Ustaz, Fatimah anda. Hamidun tabibun Fatimah Tabibatun. Tabibatun. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, puan yang seterusnya kejap naik atas balik. Okey, Puan Siti Nurbaya. Huwa muslimun. Kia muslimati. Muslimatun. Muslimatun. Puan Mazlina. Al-babu mughlaqun. An-nafizatu dia jadi apa? An-nafizatu maftuhatun. Tak. Puan ambil contoh yang sama. Tengok yang atas ni. Huwa muslimun, hiya muslimatun. Al-babu mughlaqun. An-nafizatu mughlaqatun. Mughlaqatun. Okey. Tuan Yahya, al-mindilu wasikhun al-yadu dia jadi apa? Al-yadu wasikhatun. Ahsanta, barakallahu fiik. Anita, asy-syayyu harun. Al-qahwatu haratun. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Sawiyah, al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ada Puan Sawiyah? Tak ada Okey, pergi kepada Puan Nur Hayati. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Saniah. Puan Saniah ada? Tak ada. Okey, Puan Zahara. At-talibu maridun. At-talibatu dia jadi apa? At-talibatu maridatun. Maridatun. Okey. Puan Rashidah.
Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu. As-sayyaratu sariya. Sari'atun. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Emilia. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu. Asyamsu jamilatun. Ahsanti, barakallahu fiik. Kamarun nisa. Al-abu jalisun. Al-ummu. Al-ummu jalisat. Al-ummu jalisatun. Ja, panjangkan ja. Al-ummu jalisatun. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, kemudian kita tengok pada latihan yang keempat. Saya rasa ni kalau sempat kita habiskan, kalau tak sempat kita akan berhenti dekat sini. Saya tengok panjang tak? Okey, tak panjang dah. Ini yang terakhir lah. Yang keempat ni. Okey, yang keempat. Okey, ni dah habis. Yang keempat ni dia suruh, bukan, sekejap. Yang keempat, dia suruh kita betulkan apa yang salah. Okey. Betulkan apa yang salah pada ayat yang ada ini. Kita pergi balik daripada atas. Kejap. Okey, Puan Nurhayati. Haqibatu man haza. Dekat mana yang salah? Man hazihi. Ahsanti, barakallahu fiik. Jadi yang betulnya apa? Haqibatu man hazihi. Haqibatu man hazihi. Kenapa dia salah dekat situ? Sebab dia haza. Haza untuk sebab dia haza, sebab haqibatu. Bila haqibatu ada ta marbutah, maka penggunaannya dekat sini adalah kalimah hazihi. Ahsanti, Puan Hayati, faham dah tu, masya-Allah, tabarakallah. Okey, kemudian Puan Kamarunisa, al-ghurfatu maftuhun. Bilik itu tertutup. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu tak tahu Ustaz. Sebab kalau ta marbutah dia mesti juga dengan ta marbutah. Macam tadi kita tengok as-sayyaratu sari'atun. Tapi sini al-ghurfatu maftuhun. Betul ke salah? Salah. Salah. Kat mana yang perlu diperbetulkan? Sebab al-ghurfatu marbutah maftuhatun. Ahsanti, barakallahu fiik. Siapa yang jawab? Puan Kamarunisa ke jawab al-ghurfatu? Bukan Ustaz. Maftuhat. Puan betulkan. Juli Ustaz. Okey. Puan Kamarunisa, cuba tengok yang nombor 2 tu. Al-ghurfatu maftuhun. Kat mana yang salah? Dekat huruf al-ghurfatu tu. Al-ghurfatu tu betul dah. Tapi ada yang macam kat atas tadi. As-sayyaratu kan al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Sekarang ni al-ghurfatu maftuhun. Dekat mana yang salah? Dekat maftuhun tu Ustaz. Okey, yang betulnya apa? Yang betul dia dia kena tambah al-ghurfatu. Al-ghurfatu maftuha. Ha tu jadi huruf hatun. Dia kena jadi sebab kan saya bagi tahu tadi kalau yang depan dia ada ta marbutah, contohnya al-ghurfatu, maka dia punya sifat dia punya penyataan selepas tu dia jadi bukan sifat, dia punya mubtada khabar dia mesti ada ta marbutah. Al-ghurfatu maftuhatun. Okey, faham. Boleh Ustaz. faham tak Puan? Faham Ustaz. Okey, al-ghurfatu maftuhatun. Sebab dia perlu tambah ta marbutah. Contoh macam dia bagi dekat atas tadi. Al-qamaru jamilun. Sebab qamaru ni kalimah muzakkar. Jadi kita gunakan jamilun. Tapi asy-syamsu dia jadi jamilatun. Begitu juga
dengan al-ghurfatu, maka jawapan dia kat sini salahlah kalau letak maftuhun. Yang betulnya adalah maftuhatun. Boleh puan? Boleh Ustaz, faham. Okey, ahsan. Okey, pergi kepada yang nombor 3. Hadza sayyaratu tabibi. Betul ke salah puan Emilia? Salah. Yang betulnya apa? Hazihi sayyaratu tabibi. Ahsan. Kenapa salah hadza dekat situ? Sebab sayyarah tu tamarbutah, jadi dia kena hazihi. Ahsanti, barakallahu fiik. Alhamdulillah, faham dah tu. Masya Allah, mumtazah, mia. Okey, puan Asiyah. Yang seterusnya, hadhihi miftahus sayyarati. Betul ke salah? Salah, Ustaz. Haza. Yang betulnya apa? Yang betulnya haza miftahus sayyarati. Ahsanti, barakallahu fiik. Kita tengok miftahun. Miftahun ni dengan sini kita tahu ni kalimah muzakkar. Jadi bila muzakkar dia kena gunakan haza, bukan hazihi. Okey. Kemudian Puan Juli, aina sayyaratu huwa fi syari'i. Kat mana yang salah? Naam. Puan Juli. Nombor 5 tu. Aina sayyaratu salah. Wa fi syari'atun. Fi syari'ati. Kat mana yang Fi salah? syari'ati. Wa fi syari'ati. Sayyarah dia mesti guna apa? Huwa tu jadi hiya Ustaz. Huwa. Hiya. Huwa jadi hiya. Hiya. Sebab sayyarah. Hiya. Huwa. Sayyaratu tak boleh guna huwa, kena guna hiya. Sayyaratu. Kalau huwa untuk muzakkar, hiya untuk muannas. Jadi aina sayyaratu? Hiya muannas. Okey. Jelas? Hiya muannas. Naam. Okey. Seterusnya Puan Fakhriyah untuk yang seterusnya nombor 5 tu dia kata baca iqra waktu dan tulis dengan baris yang sempurna. Okey, baris apa yang sesuai pada nombor 1 ni? Hadza li Muhammadin. Hadza li Muhammadin. Wa dzalika li Hamidin. Ahsan, barakallahu fiik. Nombor 2 Puan Zabidah. Ya. Liman hadhihi. Nombor 2. Okey. Yalah tu, liman hazihi. Liman hazihi. Hazihi liyasirin. Ahsan, barakallahu fiik. Puan Mazlina nombor 3. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Okey. Kemudian Tuan Yahya nombor 4. Lillahil masyriq wal maghribi. Lillahil masyriq wal maghribi. Okey, ahsan, barakallahu fiik. Okey, ini antara kalimah-kalimah baru yang kita dapat pada hari ini. Yang pertama al-miqwatu. Apa maksud miqwatu? Al-miqwatu maksudnya iron ataupun setrika. Kemudian yang kedua ad-darajatu. Basikal. Maksudnya basikal. Kalimah-kalimah ni tuan-tuan dan puan-puan kena hafal dan kena ingat. Kemudian yang ketiga al-mil'aqatu maksudnya apa? Sudu. Sudu ataupun senduk. Al-qidru maksudnya periuk. Mangkuk. Al-baqarah maksudnya lembu. Al-fallahu maksudnya pengembala ataupun peternak. Al-anfu maksudnya hidung. Al-famu maksudnya mulut. Al-udhunu maksudnya telinga. Al-yadu maksudnya tangan. Ar-rijlu maksudnya kaki. Asyayu maksudnya teh. Al-ummu maksudnya ibu. As-salajatu maksudnya peti air. Al-qahwatu maksudnya kopi.
sari'un maksudnya laju. An-nafizatu maksudnya tingkap. Jiddan. Jiddan ni sangatlah. Contohnya macam jamilatun jiddan, sangat cantik. Jiddan ni biasanya digunakan untuk kalimah takkid, untuk kita menyatakan nak bagi betul-betul. Contohnya jamilatun jiddan, cantik sangat. Kabiratun Jamilatun jiddan. Fahimtum? Fahimna. Fahimtum? Fahimna. Fahimna. Okay. Asyayu apa tadi, Ustaz? Seterusnya. Asyayu. Teh. Okey, lawan dia teh. Teh. Okay, satu lagi qahwah, kopi. So, seterusnya ada kopi. Ya, kopi qahwah. An-nafizatu. Al-qahwatu. Nafizah tingkap. Tingkap. Okey, terima kasih. Okey. Okey, ini antara ayat-ayat yang ada dalam Quran pada kalimah-kalimah yang kita belajar pada hari ini. Antaranya adalah hazihi, ini. Kita tengok macam mana penggunaan hazihi dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, wala taqraba hazihi syajarah. Tuan-tuan tengok. Hazihi dia datang dengan asyajarah, pokok. Allah SWT dia bagi tahu dekat Nabi Adam dengan Hawa. Dia kata wala taqraba, jangan kalian berdua menghampiri pokok ini. Hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kalau hampir juga maka kalian ni di antara kalangan golongan-golongan orang yang menzalimi diri sendiri. Jadi hazihi, nampak dalam Quran, wala taqraba hazihi syajarah. Tapi kat sini dia jadi hazihi syajarata. Dia tak jadi hazihi syajarati sebab apa? Sebab dia jadi maf'ulun bih. Okey, kemudian kita tengok kalimah yang berikutnya. Wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah. Hadhil qaryah. Kan nampak tak? Hadhil qaryah iaitu dia kata wa idh qulna dukhulu, dan bila mana kamu semua masuk kampung ini. Hadhil qaryah. Kenapa dia guna hadhihi? Sebab kalimah al-qaryata adalah kalimah muannas. Bila muannas dia guna hadhihi. Kemudian pada surah Al-A'raf sebelum tu, okey. Kalimah hadhihi naqatullahi lakum ayah. Kan? Dalam kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus dengan ikan nun, Nabi apa? Dengan Nabi Syuaib. Kan dia kata jangan kamu hampiri hadhihi naqah. Naqah ni dalam bahasa Arab maksud dia apa? Unta betina. Kalau jamalun unta, tapi kalau naqatun unta betina. Jadi Allah kata jangan dekat dengan unta betina. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Dan ini unta betina ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kan? Sebab tu kalau ditanya kepada tuan-tuan, apakah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu? Antara yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu, yang pertama adalah Nabi Adam. Makhluk Allah. Yang kedua adalah unta Nabi Syuaib. Unta Nabi Syuaib ni Allah terus jadikan dia tanpa ada dia punya ibu ataupun ayah. Kalau ditanya makhluk Allah yang mempunyai ibu, tidak mempunyai ayah, siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dia ada ibu, tak ada ayah. Tapi kalau tak ada ibu dan tak ada ayah, ada tiga. Iaitu yang pertama Nabi Adam, yang kedua isterinya Hawa, dan yang ketiga adalah unta Nabi Syuaib. Kan? Sebab unta tu dia terus je keluar daripada gua tu. Hadhihi naqatullah. Allah gunakan kalimah hadhihi naqatullah sebab dia adalah kalimah muannas. Okay. Kemudian kita tengok kalimah yang seterusnya, kalimah lahmu. Apa maksud lahmu, Puan Zabidah? Daging Ustaz. Daging. Ahsan. Okey, kalau kita jumpa kalimah lahmu dalam Quran, antaranya adalah pada ayat surah Al-Maidah
yang mana Allah SWT menyatakan hurrimat alaikumul maitah, dan diharamkan kepada kamu setiap bangkai, wadamu, dan juga setiap darah, walahmul khinzir, dan juga daging khinzir, iaitu daging babi. Jadi lahmu maksudnya daging. Okey, kemudian tengok pada surah Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT menyatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Kan, bagi orang yang mengumpat, dosanya adalah seperti memakan bangkai saudaranya. Maka Allah SWT dia tanya kepada manusia, adakah kamu suka makan daging saudara kamu sendiri? Pastilah kamu tak suka. Sebab tu jangan mengumpat. Sebab mengumpat ini umpama seseorang itu memakan daging daripada saudaranya sendiri. Jadi kalimah yang saya nak terus kat sini adalah kalimah lahmu. Lahmu ni maksudnya apa Puan Rashidah? Daging. Jadi kat sini kata ayuhibbu ahadukum, adakah kamu suka ayyakula makan lahma akhihi, daging saudara kamu. Okay? Kamu. Kemudian kalimah yang seterusnya adalah kalimah ukhtun. Apa maksud kalimah ukhtun? Emilia, apa Saudara Emilia? lelaki. Saudara perempuan. Saudara perempuan. Kalau akhun saudara lelaki. Ukhtun saudara perempuan. Jadi dalam pembahagian harta pusaka, dekat sini dia kata wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun. Bagi orang yang meninggalkan harta dan dia tidak ada kalalah ni, dia tak ada pewaris, tetapi dia mempunyai akhun, dia ada saudara lelaki, au ukhtun ataupun saudara perempuan, maka pada setiap mereka ini akan mendapat 1/6 daripada harta peninggalan si yang meninggal tersebut. Okey, jadi kat sini akhun au ukhtun, saudara lelaki ataupun saudara perempuan. Kalau kita jumpa kalimah ukhtun, maksudnya itu adalah saudara perempuan. Okey, kemudian dalam surah Maryam kan dia kata ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, maka na abukim ra'asauin wa ma kanat ummiki baghiya. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Jadi kalimah ukhtun dalam Al-Quran antaranya digunakan pada pembahagian harta pusaka dan dalam kisah Nabi Harun bersama dengan saudara perempuannya. Sebab ini dipanggil ya ukhta Harun. Jadi sekadar itu untuk malam ini. Saya buka kalau ada sebarang persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan? Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya Ustaz, Syamsu tu kan? Syamsu tu kita ambil di matahari tu, kita ambil jadi muannas kan? Kenapa Ustaz? Ya. Dia ada sebab dia puan. Kenapa al-qamaru dia guna kalimah muzakkar, tapi asyamsu tu dia jadi kalimah muannas. Tapi saya tak ingat. Nanti saya bagi jawapan pada kelas yang akan datang, boleh? Boleh Ustaz. Okey, nanti saya cuba cari. Tapi dia ada jawapan dia. Kenapa asyamsu al-ainu dia jadi muannas, dia tak jadi muzakkar. Dia ada sebab dia tapi saya tak ingat. Nanti insya-Allah kalau saya jumpa jawapan dia, saya akan kongsikan pada kelas yang akan datang insya-Allah. Soalan yang baik. Terima kasih. Ada lagi soalan? Ustaz, ini buku lain ya Ustaz ya? Ada yang berlainan sikit daripada apa yang saya ada. Yang ni yang saya gunakanlah yang kita ambil memang daripada pihak admin. Mungkin yang puan ambil tu nanti boleh tengok balik, kalau tak nanti kita akan bagi pada yang kita gunakan untuk kelas. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada. Jadi kalau tak ada, sekadar itu untuk malam ini. Malam ni saya bersiaran daripada rumah. Biasanya saya pergi ke kelas, tapi malam ni daripada rumah sebab kami di kuarantin sebab ada kontak rapat, dan saya mohon tuan-tuan dan puan-puan mendoakan kakak saya sekeluarga, mereka positif COVID. Jadi sebab saya ada kontak rapat dengan mereka,
Tapi alhamdulillah kami sekeluarga dah buat swab test, semua negatif. Tapi kami tetap buat kuarantin diri sendirilah. Jadi insyaAllah akan berakhir pada minggu depan hari Isnin. Jadi saya mohonlah pada tuan-tuan dan puan-puan mendoakan kebaikan untuk kakak saya sekeluarga dan kami juga dan semualah yang mana diuji oleh Allah dengan COVID ini. Moga mereka diberi kesabaran, diberikan kesihatan, diberikan ketabahan. Dan nasihat saya pada tuan-tuan dan perempuan juga, jaga diri, jaga SOP sebab sekarang ni peningkatannya dah berluasa, harinya 7,000 lebih. Mudah-mudahan kita jaga diri kita dan kita semua terhindar daripada wabak yang kita tak nampak ini. Mudah-mudahan Allah memelihara kita semua. Jadi saya mewakili Pronodin sebenarnya dia ada discussion dengan kawan-kawan dia. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk malam ini dan insya-Allah kita akan berjumpa pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama yang insya-Allah pada hari Selasa jam 9 suku malam lebih kurang insya-Allah dan kita akan sambung pembelajaran kita untuk Ad-Darsus Sabi' insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan doa dan kemudian kita akan tutuplah majlis kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhirnya saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kita masih berada pada bulan Syawal. Hari ini hari ke-13. Bagi yang belum menghabiskan puasa 6 Syawal, masih ada kesempatan untuk menghabiskan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa sebulan di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka ganjarannya seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk kita mengambil sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diganjari dan akhirnya kita tangguh pengajian kita pada malam ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Amin. Wa iyyakum. Banyak atas kebaikan.